Baik, Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres maklumkan pihaknya sedang berusaha untuk berhubung dengan semua pihak bagi menjayakan gencatan senjata segera. Namun ada yang melihat usaha itu lambat diambil kerana keganasan terbaru terhadap penduduk Palestin telah bermula sejak 7 Mei lalu. Dan untuk mengulas lanjut bersama di talian ketika ini, Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Antarabangsa Majlis Belia Malaysia, Fahmi Ashraf Badarudin. Selamat pagi, Fahmi. Ya, Assalamualaikum. Selamat Wassalam. pagi. Baik, Fahmi, hakikatnya Majlis Keselamatan PBB masih tidak lagi bersuara mengenai pembantaian berterusan negara pengganas Israel terhadap penduduk Palestin ini. Apa maksud yang dihantar kepada dunia dengan kebisuan Majlis Keselamatan PBB ini yang boleh kita fahami? Terima kasih Suawani. Bagi saya, kita melihat bahawa PBB tidak serius dalam menangani isu yang berlaku terhadap Palestin ini, di mana mereka sehingga ke hari ini masih tidak mengambil apa-apa tindakan terhadap kekejaman yang dilakukan oleh tentera Israel kepada penduduk Gaza, yang mana yang terbunuh pada ketika ini ialah wanita dan juga anak-anak kecil. Tindakan ini dilihat oleh kami di pihak Majlis Belia Malaysia sebagai satu kekejaman yang dilakukan oleh kuasa-kuasa besar dunia kerana mereka tidak mahu mengambil apa-apa tindakan terhadap negara Israel. Kita tahu ada 5 anggota tetap dalam Majlis Keselamatan PBB yang memiliki kuasa pembatal ataupun kuasa veto, iaitu Amerika Syarikat, United Kingdom, Perancis, China dan juga Rusia ketika ini. Adakah kita boleh meletakkan harapan terhadap China dan juga Rusia memandangkan kita tahu Amerika Syarikat secara terang-terangan menyatakan sokongan terhadap rejim Zionis? Kita melihat bahawa China dalam perbincangan dalam mesyuarat PBB semalam menyatakan bahawa gencatan senjata harus dilakukan segera, dan kita melihat Rusia juga turut mengatakan benda yang sama. Namun keseriusan mereka, adakah mereka sekadar hipokrit untuk membantu gencatan senjata ini ataupun mereka benar-benar serius? Kita harus mendesak dan terus mendesak bahawa negara-negara besar ini mengambil satu tindakan yang lebih tegas dan cepat untuk menidakkan lagi mangsa-mangsa yang terbunuh di Palestin. Pertubuhan Kerjasama Islam OIC merupakan badan antarabangsa kedua terbesar selepas PBB. Jadi bagaimana OIC boleh memainkan peranan dalam menghentikan serangan ganas Israel ini? Baik, kalau kita lihat dari sudut OIC pula, negara-negara OIC ini dianggotai oleh negara-negara Islam, yang mana Malaysia adalah salah satu negara yang berada dalam OIC. Jadi kita mengharapkan agar negara-negara OIC menekan ataupun menghantar satu mesej yang jelas kepada negara-negara besar ataupun kepada Israel, menekan mereka supaya mereka segera menghentikan. Kerana kalau kita lihat, negara-negara OIC juga mempunyai kapasiti yang kuat untuk mendesak bahawa gencatan senjata harus dilakukan, kerana ini adalah kekejaman yang dilakukan terhadap wanita dan anak-anak kecil dan juga kepada negara Palestin. Adakah kita akan dapat menjangkakan bahawa Majlis Keselamatan PBB ini akan melakukan satu langkah drastik yang lebih cepat dalam masa terdekat? Seperti biasa kita melihat sejarah ataupun perbalahan di antara Israel dan juga Palestin ini bukan perkara yang baru. Namun setiap kali berlakunya peperangan antara Israel dan juga Palestin, Majlis PBB akan bersidang dan akan mengambil satu pendekatan bahawa mereka mencadangkan agar berlaku gencatan senjata dengan segera. Malangnya, setelah beberapa kali berlaku, masih lagi perkara ini tidak dapat diatasi. Dan kita melihat mereka ini hanya membuat keputusan secara retorik. Tidak ada tindakan susulan ataupun tindakan yang boleh benar-benar ataupun betul-betul menghentikan serangan Israel terhadap Palestin. Tidak ada satu konklusi di mana penyelesaian yang berterusan dan tidak mungkin akan berlaku lagi selepas ini peperangan ataupun kekejaman di antara Israel terhadap Palestin. Jadi kita mengharapkan agar mereka lebih serius pada kali ini membuat satu keputusan, membuat dasar yang benar-benar ataupun betul-betul mampu untuk menghentikan secara terus peperangan ataupun kekejaman tentera Israel. Secara ringkasnya, apa agaknya solusi terbaik dalam menamatkan penjajahan Israel di bumi Palestin yang kita tahu sudah bermula sejak 7 dekad lalu?
Baik, solusinya adalah kita terpaksa akur bahawa kita harus memberi ruang juga kepada Palestin untuk hidup di bumi mereka. Jadi maknanya kita harus memecahkan dua sempadan, sempadan satu kepada Israel dan satu kepada Palestin, dan membiarkan Palestin hidup bebas tanpa lagi ada gangguan kerana tekanan. Semalam saja saya berhubung dengan rakan saya di Palestin, itu Dr. Ziad. Beliau memberitahu bahawa tekanan berlaku setiap hari bermula jam 12 malam sehingga pukul 6 pagi terhadap rakyat-rakyat di Gaza. Dan sekatan-sekatan jalan raya ini boleh membunuh kesihatan mental terhadap rakyat Palestin. Jadi secara penyelesaiannya adalah kita memecahkan dua sempadan, iaitu sempadan untuk Israel dan juga sempadan untuk Palestin. Itu cadangan yang terbaik saya rasa untuk menghentikan serangan keganasan ke atas rakyat Palestin.